RTM terus unggul. Yang sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi Rabu 6 Oktober 2021. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Kita saksikan paparan utama malam ini. Johor beralih ke fasa 3, Pahang ke fasa 4 PPN. Berkuat kuasa Jumaat 8 Oktober. Syarat benarkan rentas negeri tidak berubah setelah capai 90% vaksinasi dewasa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Beberapa lagi kelonggaran SOP di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN diumumkan hari ini. Menerusi kenyataan medianya, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein memaklumkan Johor beralih ke fasa 3, manakala Pahang beralih ke fasa 4 PPN berkuat kuasa Jumaat 8 Oktober ini. Waktu operasi pasar borong di negeri fasa 2 dan 3 dibenarkan mengikut syarat lesen PBT bermula Sabtu 9 Oktober. Upacara mengikat tali di kuil dan pernikahan kudus atau Holy Matrimony turut dibenarkan bermula Sabtu. Selain itu, aktiviti lelongan awam bagi sektor pajak gadai dibenarkan dengan syarat ketat. Manakala sektor tembakau dan rantaiannya dibenarkan beroperasi di fasa 2 PPN dan seterusnya juga mulai Sabtu ini. Syarat kebenaran rentas negeri tidak berubah. Akan diberikan sejurus negara mencapai 90% vaksinasi dewasa. Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata penetapan itu dibuat berdasarkan kajian dan pertimbangan saintifik yang tidak boleh dipertikai oleh mana-mana pihak. Jelas beliau, kerajaan cukup berhati-hati dan mengambil tanggungjawab bagi memastikan tahap vaksinasi yang dikehendaki tercapai demi kesejahteraan rakyat. Kita punya tagline dalam hal ni ialah reopening safely. Jadi jangan kita tergopoh-gopoh dan membuat keputusan tanpa sasaran yang tepat. Dan ianya mesti bersandarkan kepada data. Dan kalau sekiranya 90% dah ditetapkan oleh semua pihak, kita kena pastikan bahawa bila 90% ini dikecapi dalam masa terdekat, saya rasa kita tunggulah pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti. Saya puas hatilah dengan perjalanan kita berhadapan dengan COVID response 19 ketika ini, tetapi kita berdoa dan kita harap dengan kelonggaran-kelonggaran baru ini jumlah COVID tak meningkat, tekanan kepada katil-katil ICU tak bertambah dan disiplin orang ramai terhadap SOP yang tak berubah mesti dipatuhi. Negara dijangka mencapai sasaran vaksinasi dewasa 90% dalam beberapa hari lagi, memandangkan kadarnya sehingga semalam 88.4%. Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menyarankan mereka yang ingin pulang ke kampung agar menjalani ujian kendiri COVID-19 sebelum melakukan perjalanan rentas negeri. Khairi menerusi ciapan di Twitter berkata hanya berbaki 1.6% sebelum Malaysia mencapai sasaran 90% untuk membuka semula sempadan negeri. Beliau berkata mereka yang berada dalam persekitaran mobiliti tinggi dan bertemu orang ramai digalakkan membuat ujian COVID-19 secara berkala. Dalam satu lagi ciapan, Khairi berkata apabila negara memasuki fasa endemik, semuanya bergantung kepada tanggungjawab dan tingkah laku individu itu sendiri. Semua pihak berwajib di Perak perlu bersedia menerima kehadiran pelancong sebaik kelonggaran rentas negeri dibenarkan kerajaan. Menteri Besar Datuk Sahrani Mohamad berkata SOP perlu diutamakan bagi mengekang sebarang penyebaran wabak COVID-19.
Cuma sebagai kerajaan negeri dan juga pihak PBT dan juga yang terlibat dengan pelancongan, kita minta untuk ada peraturan-peraturan, ada SOP tertentu yang mesti juga dipatuhi supaya tidak berlaku ruang untuk jangkitan COVID-19. Okay. Tentang vaksinasi, tentang SOP biasa, itu kena dipatuhilah. Perkembangan berkaitan pelancongan dibangkitkan Exco Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Razzi dalam mesyuarat kerajaan negeri hari ini. Antara yang dibincangkan termasuk pelaksanaan SOP yang lebih ketat serta menambah jumlah feri di Pulau Pangkoh. Seramai 20.69 juta individu atau 88.4% daripada populasi dewasa di negara ini telah lengkap divaksinasi setakat semalam. Sementara itu, 224,034 dos vaksin diberikan semalam menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin 44.79 juta dos. Berikut data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri. Ini pula mengenai pilihan raya negeri Melaka. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, kesesuaian mengadakan pilihan raya itu dalam tempoh terdekat akan diputuskan selepas meneliti semua aspek keselamatan dan risiko penularan COVID-19. Untuk itu, kerajaan akan mendengar pandangan pelbagai pihak dengan kepakaran masing-masing, khususnya Majlis Keselamatan Negara MKN, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Kementerian Kesihatan KKM. Saya nak tahu daripada pakar-pakar apa kesannya kalau sekiranya kita adakan pilihan raya negeri di negeri Melaka. Jadi itu pertimbangan yang perlu kita fikirkan dalam memutuskan apa yang patut kita meniti perkembangan di negeri Melaka. Datuk Seri Hishamuddin bercakap kepada media selepas menghadiri program Bakul Mindef Prihatin di Ibu Negara. Kemelut politik di Melaka dilihat bersifat pentingkan diri sendiri. Analisis politik dan media sosial UiTM, Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy berpandangan kematangan sesebuah parti politik dinilai daripada individu di dalam parti yang menjadi petunjuk sama ada layak memimpin atau tidak. Tegas beliau, kemelut politik tidak akan berlaku jika semua adun mengambil serius titah yang di-Pertuan Agong menyeru semua pemimpin fokus kepada rakyat ketika negara berdepan COVID-19. Melihat krisis yang berlaku pada hari ini adalah lebih kepada sikap mementingkan diri sendiri. Dan kita sudah pun melalui satu episod iaitu pertukaran Perdana Menteri dan kita harap suhu lanskap politik negara ini sudah reda. Tetapi apa yang berlaku di peringkat negeri ini menunjukkan bahawa wakil-wakil rakyat ini masih tidak fokus terhadap keadaan kebajikan rakyat, khususnya bagaimana untuk menangani pandemik COVID-19. Bagi pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Media UiTM, Muhammad Anwar Fahmi Harry Das Abdullah pula, selian kerajaan caretaker ketika kemelut politik di Melaka adalah wajar. Namun kuasa pemimpin perlu diperhalusi bagi mengelak keruntuhan ekonomi semasa. Ini kerana tempoh kepimpinan yang lama tanpa pilihan raya dibimbangi memberi implikasi kewangan dan ekonomi. Justru pilihan raya negeri wajar diadakan segera namun tidak sehingga mengakibatkan wujud gelombang baharu COVID-19. Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan sudah sampai masanya kita tidak boleh kurung rakyat di rumah. Kita tidak boleh sentiasa membuat lockdown
dan ia akan memberi kesan besar kepada ekonomi kita, hubungan G2G government dari segi pelaburan, investment dan sebagainya. Dia mengancam sistem. Jadi bagi saya, keperluan pilihan raya di negeri Melaka ini boleh diadakan sekiranya SPR, MKN, KKM duduk dan bersetuju. Mereka membuat satu conclusion yang mana pilihan raya boleh adakan sama ada secara online dan kempen. Ya, kempen pilihan raya tidak dibenarkan secara perhimpunan. Status kesihatan orang kena tuduh OKT akan diperiksa sebelum dimasukkan ke dalam lokap. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, ini bagi mengelak sebarang spekulasi jika berlaku kematian melibatkan OKT ketika berada dalam lokap. Kementerian sedang menambah baik pengurusan lokap PDRM dengan melantik panel klinik swasta untuk memeriksa tahap kesihatan individu berkaitan. Kertas kerja mengenainya sedang dirangka dan akan dikemukakan kepada Kementerian Keuangan untuk pertimbangan dalam Belanjawan 2022. Buat masa ini, penambahbaikan yang sedang dilaksana ialah pemasangan kamera litar tertutup CCTV. Jadi itu adalah dua kaedah yang saya rasa boleh memastikan kepercayaan bahawa apa yang berlaku itu sebenarnya bukan kerana salah laku polis, tetapi adalah kerana maklum sajalah kesihatan dan sebagainya. Kerana dari segi peratusannya amat kecil sekali, 0.02% daripada jumlah keseluruhan orang kena lokap. Jadi inilah beberapa kaedah yang saya rasa insya-Allah akan kita hilangkan isu seolah-olah ianya adalah isu perkauman. Beliau mengulas dakwaan setengah pihak terhadap PDRM yang mengaitkan kejadian kematian melibatkan OKT ketika menjadi tahanan di dalam lokap. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Perlembagaan Persekutuan bertujuan memasukkan peruntukan selaras Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijangka dibentangkan di Parlimen pada 26 Oktober ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berharap bacaan kali pertama dapat dilaksanakan. Disusuli bacaan kali kedua pada 28 Oktober berdasarkan garis masa ditetapkan kementeriannya. Setakat ini, inisiatif terbabit mendapat sokongan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G. Mat Noor, manakala perbincangan rasmi bersama Ketua Menteri Sarawak, Datuk Dr. Abang Johari Tun Openg akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Jelasnya, mesyuarat khas membabitkan MA63 akan dipengerusikan Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pada 21 Oktober ini. Disusuli pembentangan kertas kerja khas pada 22 Oktober 2021 sebelum diteliti oleh Peguam Negara. Penjelasan membabitkan pindaan undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan adalah penting bagi memberi perincian terhadap kedudukan Sabah dan Sarawak, terutama penduduk asal kedua-dua negeri berkenaan. Dengan syarat dapat menawarkan harga berpatutan, kerajaan tiada masalah kepada syarikat swasta untuk menawarkan perkhidmatan telekomunikasi dan internet menerusi teknologi satelit. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin, pihaknya tidak menafikan kawasan luar bandar, terutama tempat berbukit bukau, berdepan masalah liputan meskipun menara telekomunikasi baharu dibina. Kerajaan memang berniat nak bagi liputan, terutama kepada kawasan-kawasan luar bandar, gunakan satelit. Sebab kawasan berbukit bukau ni kadang-kadang dia tidak ada line. Tidak ada line, kadang-kadang terlindung dan sebagainya. Jadi satelit ni mahal. Ini kalau ada syarikat swasta yang nak masuk minta buat satelit dan dia boleh pertimbangkan harga yang murah, yang boleh bagi harga sama dengan line yang ada sedia ada, maka kita tidak ada masalah. Beliau menyatakan perkara itu pada sesi penggulungan RM ke-12 di Dewan Rakyat. Mengenai penyediaan rangkaian 5G, beliau menjelaskan SKMM akan memastikan wujud kerjasama antara syarikat telekomunikasi seperti Telekom dengan penyedia tunggal infrastruktur dan rangkaian berkenaan iaitu Digital Nasional Berhad DNB bagi memastikan kejayaan inisiatif berkenaan.
SKMM juga akan mengawal selia serta memantau DNB bagi menjamin semua penyedia perkhidmatan telekomunikasi mempunyai akses terbuka, adil dan saksama dalam pemerolehan jualan borong perkhidmatan jaringan 5G bagi pembangunan perkhidmatan runcit berasaskan teknologi 5G. Jumlah kes baru COVID-19 dalam negara hari ini 9,380 kes meningkat daripada 8,817 kes yang direkodkan semalam. Kita ikuti statistik kes harian COVID-19 mengikut negeri. Pelan Pemulihan Negara PPN dan Belanjawan 2022 akan menjadi asas bagi usaha pemulihan dan pembaharuan jangka masa panjang negara menerusi Rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata PPN akan menetapkan hala tuju negara ke arah pemulihan berdasarkan sains dan data. In this respect, some key lessons come to mind. Firstly, efforts must be made to not only address COVID-19, but also to emerge more resilient post-pandemic. Secondly, in pursuing short-term goals to prevent an economic recession, we must also take this opportunity to address structural issues in the medium and longer term. Lastly, a proper digital infrastructure will be crucial, especially in reducing urban-rural inequality. Bagi memastikan kesemua objektif tersebut dicapai, pihaknya komited menyediakan perbelanjaan pembangunan negara seperti dinyatakan dalam RM ke-12. Pertumbuhan antara 4.5 dan 5.5% setahun dan mencapai pendapatan negara kasar per kapita sebanyak RM57,882 menjelang 2025 disasar. Tengku Datuk Seri Zafrul berucap pada acara penutup Forum Khazanah Megatrends 2021 secara maya. Dan seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 13 Oktober. Seiring sasaran negara untuk bebas daripada penyakit batuk kering atau TB menjelang tahun 2035, komitmen masyarakat dan anggota kesihatan amat diperlukan. Statistik Kementerian Kesihatan KKM menunjukkan kes penyakit berjangkit itu masih tinggi walaupun telah diklasifikasikan sebagai endemik berpuluh tahun lalu. Jelas Ketua Penolong Pengarah Sektor TB dan Kusta Bahagian Kawalan Penyakit KKM, Dr. Wan Muhammad Zainul Zakaria, masyarakat perlu peka dengan gejala TB bagi memudahkan petugas kesihatan menjejaki kontak rapat secara aktif. Dan kalau ikut statistik setiap tahun di seluruh dunia lebih kurang 10 juta penyakit TB telah direkodkan. Ini di seluruh dunia dan dengan kadar kematian sebanyak 1.5 juta. Memang agak tinggi jumlah itu, dan dibalik kepada negara kita pula setiap tahun direkodkan antara 25,000 ke 26,000 kes dengan kadar kematian sebanyak 1,000 ke 2,000 kes. Setiap tahun je untuk kontak rapat kita merekodkan antara 100,000 ke 200,000. Ini untuk kontak rapat yang belum confirm lagi untuk dapat penyakit TB. Dan secara garis panduan pun kontak-kontak rapat ni kena follow up untuk 2 tahun dan kadar follow up dalam kalangan kontak rapat ni pun amat lemah.
Bagi membendung penularan TB, KKM kini giat mengadakan program jangkauan komuniti atau outreach, tumpuan di kawasan pedalaman dan berisiko dengan mengadakan ujian saringan sebagai langkah pengesanan awal pembawa penyakit. Bagaimanapun, Dr. Wan Muhammad Zainul menegaskan pelbagai program dan polisi yang dilaksanakan KKM tidak akan berjaya tanpa kerjasama dan penerimaan masyarakat untuk mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Antaranya sentiasa menjaga kebersihan diri dan persekitaran serta memakai pelitup separuh muka di kawasan awam. Paling penting, segera berjumpa doktor jika batuk berpanjang. Sebagai tanda pentingnya kesedaran terhadap penyakit TB, Hari TB Sedunia Peringkat Kebangsaan disambut setiap 24 Mac. Tahun ini, temanya Masa untuk Bertindak, Cari dan Rawat Semua Kes TB. Harimau Melaya uji kekuatan, Piala Thomas semakin menghampiri. Untuk laporan lanjut bersama rakan penyampai Nazri Fahmi. Nazri, teruskan. Aksi di Pola bakal jadi perhatian. BM cabar pemain teruskan momentum. Terima kasih Fatih dan Hazel. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Penyerang naturalisasi negara Gelme Dipala sekali lagi menjadi perhatian apabila skuad Harimau Melaya turun pada aksi persahabatan Tier 1 dengan Jordan di Aman malam ini. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM Datuk Muhammad Yusof Mahadi berkata pemain kelahiran Brazil itu perlu menampilkan aksi terbaiknya selepas dikritik hebat ketika pusingan kedua kelahiran Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 di Dubai Jun lepas. Menurut Datuk Muhammad Yusof berkata sebagai penyerang utama Dipala perlu memainkan peranan utamanya untuk menjadikan gol. Pemain berusia 34 tahun itu juga harus bersedia dalam segi mental untuk memikul tanggungjawab tersebut selain perlu menetapkan matlamat meledak seberapa banyak mungkin jaringan bersama pasukan negara. Dipala yang juga penyerang Johor Darul Ta'zim JDT meraih jaringan sulungnya menerusi sepakan penalti ketika bertemu Vietnam di Dubai. Pencapaian itu dianggap masih belum membanggakan namun Datuk Muhammad Yusof mengakui pemain tersebut perlu diberi lebih masa untuk menyesuaikan diri bersama dengan skuad kendalian Tang Ching Ho. Malaysia yang menduduki ranking ke-154 dunia akan berdepan Jordan di Stadium King Abdullah II malam ini sebelum beraksi menentang Uzbekistan pada 9 Oktober. Kita pernah bermain bersama. Dalam pada itu, Kapten Harimau Melaya Aidil Zafwan Abdul Razak optimis Malaysia mampu mencipta kejutan dengan sekurang-kurangnya meraih keputusan seri pada aksi berdepan Jordan dan Uzbekistan di Aman. Bagi meraih keputusan tersebut, Tonggak Pertahanan Johor Darul Ta'zim JDT itu berkata, setiap pemain perlu mengelak daripada melakukan kesilapan dalam kedua-dua aksi tersebut. Saya mengharapkan dan mengingatkan diri sendiri jugalah yang kita tidak boleh melakukan kesilapan yang banyak. Kesilapan akan ada dalam setiap perlawanan. Cuma kita perlu tidak terlampau melakukan kesilapan yang banyak. Sebab apabila kita bertemu dengan tim-tim seperti ini, kita selalu membuat kesilapan, mereka akan bunuh kita dengan jaringan. Kalau kita kurangkan kesilapan, kita boleh mendapat at least draw ataupun tidak kalah dalam perlawanan tersebut lah.
Pertemuan terakhir sebelum ini menyaksikan Jordan meraih kemenangan 1-0 ke atas Malaysia pada aksi persahabatan antarabangsa Tier 1 di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Ogos 2019. Perkembangan sukan hoki, masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki oleh skuad hoki senior negara selepas mengalami kekalahan tipis 2-3 kepada Ireland pada perlawanan ujian pertama yang berlangsung di Linksden Garvey Hockey Club pada awal pagi tadi. Bagaimanapun, Ketua JTA Arus Sevaraj mengakui masih ada ruang untuk anak buahnya mengatasi kelemahan tersebut dan menjadikan kekalahan ini sebagai pengajaran berguna buat mereka. Jelas arul antara kelemahan yang amat ketara pada pertemuan tersebut ialah ketika bertahan di kawasan sendiri selain gagal menggunakan peluang menjadikan gol dalam set piece pukulan sudut penalti. Agak kecewa sedikit dengan result yang ending dengan 2-3 disebabkan kekecewaan, disebabkan I think we had a very good control of the game dan juga lebih bersama penetration kita memiliki 5 corner berbanding dengan 1 pasukan Ireland. We had more scoring chances berbanding dengan pasukan Ireland, tetapi let down was kita punya defensive circle. Let down kita dari segi kemahuan untuk defend bola dan strength untuk handle bola dalam circle kita. Nama Arul tetap memuji semangat juang Spirit Tigers yang bangkit menyamakan kedudukan selepas ketinggalan 0-2 dan menyifatkan ia sebagai satu tanda positif. Pada aksi tersebut, Malaysia memperoleh pada minit-minit akhir suku ketiga menerusi penyerang muda Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal sebelum pakar pukulan sudut penalti negara Muhammad Razi Abdul Rahim menyudahkan peluang pada minit ke-52. Aksi ke-6 skuad negara dalam siri Jelajah United Kingdom 2021 akan bersambung pada Khamis dengan menentang Ireland sekali lagi. Perkembangan Hari Sukan Negara HSN 2021. Selain pelaksanaan program secara hybrid antara kelainan yang dibawa Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam sambutan kali ini adalah menitikberatkan elemen kekeluargaan. Di mana Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Liang Ke berkata ia sejajar dengan konsep keluarga Malaysia bersama bangkit semula selepas menempuhi situasi pandemik akibat COVID-19. Ingatkan dalam masa pandemik ini dan juga pada masa ini kita adalah di tahap yang paling rendah dari segi semangat disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi sudah sampai masanya kita menganggap semua sebagai kawan, semua sebagai keluarga untuk menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang bersangkut kait dengan pandemik COVID-19. Datuk Seri T. Liang Ke ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia SPM pagi tadi bagi mempromosikan Hari Sukan Negara HSN 2021 yang akan diadakan secara serentak di seluruh negara Sabtu ini. Pelbagai aktiviti menarik sudah dirancang antaranya Mega Aerobic Challenge, KBS Fits and Active, KBS Virtual Run, KBS Fitness Challenge, KBS My Fit at Home dan KBS Freestyle Challenge. Selain memberi kesedaran dan meningkatkan amalan gaya hidup cergas dan aktif, HSN 2021 turut menjadi bukti keprihatinan kerajaan menggalakkan aktiviti sukan dan kecergasan walaupun negara berdepan masalah COVID-19. Edisi Sukan 6 Oktober melabuhkan tiranya. Saya Nasif Ahmad Syukri. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Kembali bersama Fatih dan Hazel. Ya, Nazri Fahmi, terima kasih atas paparan sukan itu yang menutup berita perdana untuk edisi hari ini, 6 Oktober. Jangan lupa untuk mengikuti program inklusif selepas ini bersama Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad. Dan mendepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Kita semua keluarga Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.